Hello guys, welcome back to this segment Nama Aku Hafiz. Dan kepada sesiapa yang baru join ataupun baru jumpa channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan terima kasih. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much. Okay, aku harap korang semua dalam keadaan sihat. Okay, so hari ni aku takkan cerita tentang benda-benda mistik, benda-benda seram. Okay, aku just nak berkongsi dengan korang satu kisah cerita berkenaan dengan satu budak yang bernama Muhammad Shah. Alright. So Muhammad Shah ni adalah pelajar yang berumur dalam lebih kurang dalam 12 tahun lah, 12 tahun. Ini pada tahun 1999. Okey. Antara kes yang terbesar yang jadi dekat Malaysia iaitu Muhammad Shah ni disula. Okey. Okey, jom aku akan share dengan korang kronologi kes tersebut. Okey. Okay, so Muhammad Shah pada tahun 1999 tu dia berumur dalam 12 tahun. Okay, dan dia berasal daripada Johor. Tak silap aku dia berasal daripada Kota Tinggi Johor. Okay, dan pada 1 hari bulan Jun 1999 lebih kurang dalam pukul 4.30, pukul 5 petang ataupun pukul 6 petang macam tu, dia tengah mengayuh basikal dan lalu dekat kawasan tepi jalan tu. Okay. Dan dia ditahan oleh seorang lelaki yang bernama Ruslan ataupun nama penuh dia adalah Ruslan Imun. Okay. Ruslan Imun ni pula dia adalah seorang pemotong rumput. Okay, seorang pemotong rumput dan dia membawa satu beg guni yang penuh dengan buah durian. Jadi dia cakap lah dekat Muhammad Shah ni, boleh tak kalau saya nak minta tolong untuk bawa guni durian ni naik dengan basikal dia lah. Okay. Jadi Muhammad Shah masa tu umur dia dalam 12 tahun. Biasalah budak-budakan baru darjah 5, darjah 6 macam tu, tak tahu benda sangat. Jadi dia pun kata okey, boleh, tak ada masalah. Bila Muhammad Shah ni setuju untuk bantu si Ruslan ni, so dia pun bawa lah buah guni tu dan Ruslan ni membawa dia ke satu kawasan semak untuk membawa buah durian dia kat dalam kawasan semak. Okay. Tanpa ada apa-apa perasaan curiga dan sebagainya daripada Muhammad Shah ni, tiba-tiba Muhammad Shah ni ditumbuk di bahagian muka, ditumbuk di bahagian dada dan di bahagian belakang bertubi-tubi sampai Muhammad Shah ni pingsan. Lepas dia dah pingsan, dia tak sedarkan diri dan selepas beberapa jam dia tersedar. Selepas beberapa jam dia tersedar. Bila dia tersedar, dia rasa bahagian belakang dia ni, bahagian dubur dia sakit. Sangat-sangat sakit dan memedihkan. Apabila dia cek dekat belakang dia adalah sebatang kayu yang telah ditusuk ke dalam duburnya. Dan sebatang kayu tu adalah lebih kurang panjang dia dalam 0.5 meter. Okay. Dan mengikut pada laporan daripada pihak media mengatakan kayu yang ditusuk tu sepanjang 0.5 meter adalah daripada dubur sehingga ke bahagian kerongkong ataupun sehingga ke bahagian leher. Jadi panjang tau. Allah nak tunjuk kuasa budak tu survive sampai sekarang. Aku rasa budak tu sekarang pun umur dah dalam 30 lebih. Tetapi apa yang menyedihkan adalah bila budak ni ataupun Muhammad Shah menghadapi kecacatan kekal di pundi kencing, di bahagian dubur dan also di bahagian usus kecil. Dia terpaksa membuang air kecil menggunakan tube. Okey. Siapa Ruslan Imun ni sebenarnya yang membuatkan dia macam ni kan? Membuatkan si Ruslan ni macam ni. Jadi bila aku korek balik, aku research balik pasal Ruslan Imun ni, pada tahun 1985 dia pernah dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun di bawah Seksyen 304 iaitu membunuh tanpa niat pada tahun 1985. Dan dia dibebaskan pada tahun 1999 dalam bulan Februari
pada 1999 pada bulan Februari. Mungkin tak cukup 20 tahun lah dia punya serving tu, tak cukup 20 tahun. Beberapa bulan selepas itu dia buat benda yang sama lagi sekali, ataupun dia membuat jenayah lagi sekali terhadap Muhammad Shah di Jalan Tun Ibrahim di Kota Tinggi. Jadi aku kadang-kadang aku fikir balik apa masalah Ruslan ni kan, sampai dia sanggup nak buat macam ni. Dan bila aku research balik, dia sebenarnya mempunyai satu perangai yang sangat agresif, okey, sangat agresif, disebabkan oleh masalah keluarga, masalah family kan. Aku tak tahu nak cakap macam mana guys kan, sebab aku ada anak. Dan bila aku fikir balik tentang Muhammad Shah kan, dengan dia punya siksa yang dia hadapi sehingga hari ini, aku tak dapat nak bayangkan lah. Tapi itulah, Allah nak tunjuk kuasa kan, budak tu survive walaupun disula daripada belakang, disula sehingga ke bahagian leher, sehingga ke bahagian kerongkong, dia boleh survive. Itu bagi aku kuasa Allah yang kita tak boleh nak sangkal kan. Bila dah jadi benda macam ni dan report polis telah dibuat dan polis berjaya menahan Ruslan Imun ni, okay, dan dia dibicarakan di mahkamah. Dan hakim telah menjatuhkan hukuman selama 20 tahun daripada tarikh tangkapan, which is pada tahun 1999, okay, 20 tahun berserta 20 sebatan. Dan dia di-charge di bawah Akta 307 kerana mempunyai niat untuk membunuh. Dah kira orang kata dalam cubaan membunuh lah. Aku tak tahu sama ada setimpal ke tak dengan dia punya hukuman tu kan. So menurut kata daripada posting adik Muhammad Shah ni bernama Muhammad Rizwan, pada tahun 2011 mereka menghantar Muhammad Shah untuk membuat rawatan. Dan obviously pada waktu itu ramai yang turut simpati dan juga berkongsi rezeki bersama keluarga Muhammad Shah untuk kos perubatan dan kos pembedahan dan sebagainya ya. Tapi menurut kata Muhammad Ridwan ataupun Muhammad Rizwan ataupun adik kepada Muhammad Shah, bahawa dia menggesa untuk semua orang untuk berhenti memberi donation ataupun memberi sumbangan kerana Muhammad Shah sekarang dalam keadaan stabil. Dan dia juga menyatakan dalam mesej tersebut untuk viralkan mesej tersebut kerana kita takut nanti kalau ada orang menyalah tafsir seolah-olah mereka masih memerlukan bantuan. Apa yang aku boleh cakap adalah kepada adik-adik di luar sana, kat mana, tak kisahlah korang ni lelaki ke perempuan ke, tak kisah, it doesn't matter. Mana-mana korang nak pergi, make sure hati-hati, okay? Yang mana yang orang yang tak berapa kita nak kenal dan sebagainya, tengokkan betul-betul. Alright, jangan kita terus-terus percaya 100%. Kita ada macam-macam manusia dekat dalam dunia ni, dekat Malaysia lah, jangan cerita dunia lah, kita cerita kat Malaysia pun cukup lah, yang bersifatkan binatang, jadi yang tidak berperi kemanusiaan. Alright, so kami dari The Segment ingin mengucapkan takziah juga kepada Muhammad Shah dengan pengalaman ngeri yang dia hadapi pada tahun 1999, waktu tu dia berumur 12 tahun, yang mungkin meninggalkan kesan impak yang sangat besar terhadap diri dia sampai bila-bila. Aku tak tahu nak cakap macam mana guys. Seriously, aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku tak sangka benda ni benar-benar wujud. Bagi aku benda ni sesuatu yang agak melampau lah kan? Memang sangat-sangat melampau. Jadi bila hakim tu menjatuhkan hukuman sebanyak 20 tahun, selama 20 tahun dan juga 20 kali sebatan, korang rasa berbaloi ke? Korang rasa berbaloi ke? Sebab kalau ikutkan 20 tahun, sekarang dah tahun 2021, by right Ruslan Imun dia dah keluar dah pun, dah kena dah pun 20 kali sebatan tu dan sebagainya. Jadi
Aku tak tahu apa yang akan jadi in future kan, sama ada kita akan dengar lagi nama Roslan Imo ni ke tak dan sebagainya. But for me, bagi aku personally, hukuman 20 tahun dan 20 kali sebatan bagi aku tak berbaloi. Sebab apa? Pada tahun 1985 dia telah dijatuhkan hukuman 20 tahun kerana niat untuk kerana membunuh tanpa niat. Okey, dia dah buat jahat sebelum ni. Okey. Dan selepas 20 tahun dia buat lagi sekali. Something wrong somewhere. Okay, so bagi aku hukuman yang setimpal probably life in prison lah. Itu yang bagi aku berbaloi lah kot kan. Nak kata hukum gantung mendatori sampai mati itu tak boleh, sebab dia bukan bunuh bunuh dengan niat. Jadi banyaklah section atau akta-akta yang kita kena patuh kan. Aku tak tahu lah guys, macam mana boleh jadi macam ni aku tak tahu. Aduh yai, astaghfirullahaladzim. Okeylah guys, aku rasa itu saja perkongsian aku yang pendek untuk hari ini berkenaan dengan fakta kes Muhammad Shah yang disula pada tahun 1999. Okey, kepada yang mana yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe channel The Segment. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Aku tak boleh bayangkan dia punya image. Aduh. Assalamualaikum.